Hari ni kalau kita masuk ke Google Search Engine, kita type perkataan seks ataupun porn. Kita tengok daripada jangka masa 1 bulan, hampir setiap hari lebih daripada 200 orang mencari video seks melalui laman web Google. Bangsa yang paling terlibat bangsa Melayu. Itu hakikat dia, perit kita kena terima. Bangsa Melayu Islam. Negara Malaysia kini menuju kejatuhan tamadun. Isu krisis jenayah cyber yang melibatkan seksual dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Menurut laporan CyberSafe yang disediakan oleh Cyber Security Malaysia, 94% daripada kanak-kanak di negara ini terdedah kepada pornografi atas talian. Persoalannya, adakah ini semua berpunca daripada pihak kerajaan yang tidak menyekat laman web pornografi atau kecuaian ibu bapa itu sendiri? Banyak anak-anak muda kita dan orang tua dah mula menggunakan aplikasi Bigo Live dan beberapa aplikasi yang dinamakan sebagai dating apps. Dating apps ni, dia sebenarnya boleh menjurus ke arah pelacuran atas talian. Apa yang lebih malang, kes-kes yang melibatkan pornografi bukan sekadar menonton bahan lucah sahaja, tetapi sudah sampai ke tahap pelacuran atas talian dan menghasilkan bahan-bahan lucah. Untuk anak-anak kita yang golongan remaja, banyak menggunakan dating apps sebenarnya untuk mendapatkan income tambahan. Contoh, hari ini si A online menggunakan dating apps. Dia menggunakan live cam online dan satu dunia boleh tengok dia live dalam aplikasi tersebut. Okey. Makin ramai viewers, makin banyak token yang dia akan dapat. Dari segi token tu, selepas 1 bulan dia boleh convert into duit. Kes yang paling tinggi kita pernah dapat income dia adalah 1 hari $100 dia boleh dapat. Dia tak keluar rumah, duduk dalam bilik. Setiap hari dia akan habiskan masa dia at least 5 ke 6 jam untuk livekan diri dia. And then setiap orang yang view, the viewers akan start mula komen, okay, you buka sikit, I bagi you certain amount of token. You buka sikit, I bagi certain amount of token. Sampai satu masa, dia boleh dapat lebih daripada $3,000 per month dengan hanya duduk dalam rumah. Dan benda inilah yang akan leads kepada satu benda yang dinamakan sebagai pornografi. Sebab bila dia live, dia tak sedar berapa ramai yang viewers ni akan record the screen. And then automatic akan disebarkan secara tak langsung. Mula-mula dia rasa malu. Tapi dah lama-lama, dia rasakan benda tu dah macam, biasalah janji aku dapat duit. Mak ayah aku tak tahu. Bila kenal atas talian, yang si lelaki, ada lelaki-lelaki yang menggunakan modus operandi ni. Bila dia kenal atas talian, dia akan pancing dengan duit. Bila dia pancing dengan duit, tak banyak pun. Untuk pelajar-pelajar sekolah ni, dia pancing RM100, belanja top up RM50. Lama-lama dia akan buat, lelaki ni akan buat satu konsep yang dipanggil sebagai sex grooming. Pernah dengar sex grooming? Sex grooming ni, dia akan ajar macam mana perempuan ni, dia akan ajar si perempuan ni mengikut fantasi dia, lelaki ni. Okay, you kena buat macam ni, you kena pakai macam ni. Kalau you pakai macam ni, nampak cantik. This is sex grooming. Okay, maksudnya daripada budak ni tak tahu apa-apa, innocent, lama-lama lepas disogok dengan duit, dia mula rasa macam, oh okay, best pula. Okay, inilah konsep of modus operandi yang digunakan oleh golongan-golongan lelaki ni. Saya tak adalah kata perempuan semua baik dan lelaki semua jahat. Tak, kadang-kadang tak ada demand takkan ada supply, tak ada supply takkan ada demand, benda tu. So lelaki-lelaki ni dia menggunakan konsep yang dia pergi-pergi, bila dia tegur orang tu, dia kenal melalui konsep paper nearby, dia tak terus cakap you I nak sex dengan you, tak. Dia akan mula ayat, you nak berapa, top up RM30 I bagi, you nak berapa, tak cukup duit 100 I bagi. Lama-lama dia akan mula start, okay, you ada tak gambar tak pakai tudung, ni yang cerita macam mana benda tu cari, ada tak gambar tak pakai tudung. So bila perempuan tu bagi, oh gambar tak pakai tudung ni nampak cantik, so boleh tak I nak video call you. So daripada situ dia akan groom orang ni daripada innocent sampailah tahu macam mana nak buat seks. Dan bila dah ada keseronokan situ, waktu tu berjumpa, mulalah berlaku zina. Sekarang sexual grooming terjadi tidak kira usia. Maksudnya kita tak boleh anggap yang di bawah 12 tahun ini tidak terlibat dengan sexual grooming. Banyak kes, ada beberapa sekolah yang menceritakan, kaunselor mereka berkongsi bahawa terdapat anak murid mereka yang usia darjah 3, 9 tahun setelah ni. Apabila 9 tahun, bila dia balik je sekolah, dia dijemput oleh boyfriend dia. Dan boyfriend dia tu umur 20-an.
kan. Dia bukan pakcik, bukan abang saudara, tapi memang boyfriend. Bila ditanya tu siapa tu boyfriend. Sekarang ni kalau pengguna telefon, katalah seorang perempuan, dia ambil gambar bukan-bukan, lepas tu dia bagi kepada boyfriend dia sebarkan. You can imagine lagi 20 tahun pun orang masih tahu ini gambar siapa, gambar bukit siapa. Macam mana you nak hidup dalam 20 tahun you nak lalu yang kawan-kawan you mungkin kata, you, I tengok gambar bukit you kat sini. Macam mana you nak lalu kehidupan tu? Sebab efek dia bukan hari ni, bukan esok, dia boleh jadi lagi 20 tahun ke depan. Punca di sebalik gejala ini tidak lain tidak bukan ialah ibu bapa itu sendiri. Kalau bukan kerana ibu bapa yang memberikan gadget kepada anak-anak, tidak mungkin anak-anak mereka terjebak dalam gejala yang teruk ini. Hari ini juga, sebagai ibu bapa, bila dia pandang anak-anak dia rasa anak-anak dia adalah anak-anak yang tidak bermasalah. Kenapa? Sebab dia rasa anak dia tak keluar rumah, duduk dalam bilik, lepak, so anak aku tak ada masalah dekat luar. Tapi dalam sedar tak sedar, kebanyakan kes yang kita terima yang membabitkan video lucah, sama ada dia buat video lucah ataupun dia menari bogel dalam talian ataupun menonton video lucah, adalah di kalangan anak-anak yang bukan keluar rumah setiap hari ataupun yang tak bersosial secara fizikal, tapi dia menggunakan ataupun menghabiskan masa dia setiap hari menggunakan telefon bimbit, mengakses dan melayari laman web tertentu. Dan medium inilah yang kita lihat, media sosial kan, aplikasi media sosial ini yang tidak dipantau oleh bapa, dia menjadi barah di dalam keluarga. Atas keprihatinan terhadap gejala sosial remaja ini, Yayasan Maghfirah telah melancarkan kempen membina generasi harapan sebagai langkah untuk memupuk kesedaran Islam dalam diri remaja dan merawat mereka yang telah hanyut oleh jenayah cyber ini. Kempen generasi harapan ini dia bertitik tolak dengan pengalaman-pengalaman kami di lapangan kan. Kita mengenal pasti bahawa isu sosial remaja merupakan satu masalah yang sangat besar. Justru kita membuat kerjasama dengan beberapa NGO yang saya jelaskan tadi, Tablet Sentap, kita ada Kelab Remaja ISMA, kita ada juga GT Clan dan juga NGO-NGO yang lain. Kita duduk dan membincangkan satu program yang sustainable, yang mapan, yang berlangsung selama 2 tahun untuk merawat isu-isu ini. Dia bermula dengan jelajah sekolah, motivasi umum tentang jenayah cyber, tentang seksual, pornografi, pergaulan. Sebenarnya ceramah itu, jelajah itu akan berkisar tentang ini. Harapan kami di Yayasan Maghfirah, kami mengharapkan ibu bapa terutamanya, guru-guru, rakan-rakan NGO di luar sana untuk bersama-sama menggembing tenaga menjayakan kempen ini. Tidak kira lah ianya adalah bantuan dari segi kewangan, kerjasama untuk program atau apa sahaja jenis kerjasama yang kita boleh lakukan. Untuk menyumbang kepada kempen membina generasi harapan, anda boleh menyalurkan sumbangan kepada akaun yang tertera.